Negara Islam nak melaksanakan huruf, kenapa awak duduk diam? Ya? Jadi mereka cuba nak lagu-lagukan, nak bagi kita bergaduh. Tapi kita jangan terperangkap dengan mainan mereka. Jadi inilah cubaan mereka untuk mengalihkan pandangan daripada kelemahan yang ada dalam diri mereka. Kerana sekarang ni mereka berada dalam keadaan yang pincang. Terlalu banyak isu yang mereka kena jawab. Kita lihat saja ya, dalam pemilihan sekarang dalam lagi mereka akan hadapi pemilihan dalam parti. Politik orang terlampau berleluasa. Cuba bayangkan, kalau seorang calon naik presiden UMNO, ya, antara calon yang tertinggi, boleh calon yang pernah melarikan wang berjuta-juta, ya, ke luar negara, kemudian mengaku tak pandai cakap orang putih. Calon yang macam tu dipilih untuk bertanding jawatan naik presiden, semua orang dah. Apa punya koalisi pimpinan yang ada. Tapi kalau kita cakap dalam pakatan dia ramai. Pimpinan kita, insyaAllah yang berkemampuan, yang berwibawa, yang kredibel, yang amanah, ya? Yang tak ada kes-kes rasuah macam ni, kes politik luar. Tetapi dalam angka mereka bertandusan ini. Dan kita lihat dalam penurunan calon bagi kuala penegara, tak ada lagi yang lebih baik. Terpaksalah mereka pilih Wan Farid, seorang senator. Itu pun banyak perkara isu-isu berkaitan dengan dia. Jadi saya harap ya dalam pilihan raya kecil kalau penegara nanti kita sama-sama memberi sokongan kepada calon daripada Pakatan Rakyat, ya, dan kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Sebab saya pun dah dengar banyak pengundi-pengundi hantu pun dah mula dah keluar dari kubur. Jadi ini antara perkara yang kita kena jaga. Saya juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kerajaan Negeri Selangor sekarang terpaksa hadapi serangan yang bertubi-tubi daripada pihak Barisan Nasional dan UMNO kerana kita berjaya ya, dalam masa yang singkat berjaya laksanakan beberapa janji-janji dalam manifesto yang telah kita kemukakan kepada rakyat dalam pilihan raya kecil Mac yang lalu. Dan ternyata dalam kita punya survey ataupun kaji sidik yang dijalankan oleh satu badan bebas mendapati rakyat setuju dan rakyat setuju dengan tindakan ataupun keputusan kerajaan negeri untuk melaksanakan skim-skim yang kita panggil merayatkan ekonomi Selangor. Jadi skim-skim dalam merayatkan ekonomi Selangor ni ada berbagai-bagai untuk semua kelompok. Ada untuk mesra, ada untuk warga emas, ada untuk bayi, ada untuk pelajar-pelajar IPT, ada untuk ibu tunggal, ya? Tak ada untuk OKU. Jadi inilah perkara yang membuatkan mereka rasa resah gelisah sebab amat sukar bagi mereka untuk merampas kembali Selangor daripada Pakatan Rakyat. Walaupun ya, K. Koyo mengatakan cita-cita dia ataupun azam dia untuk tahun 2009 adalah untuk bekerja keras, menyusul semula pimpinan dalam Barisan Nasional Selangor untuk sama-sama merampas kembali Selangor. Saya dah cerita, K. Koyo ni, dia ni macam tak berani. Sebab apa saya kata tak berani? Setiap kali kita bersidang di dalam Dewan Undangan Negeri, bila ada dia isu dibangkitkan oleh ada Dewan Undangan Negeri, dia ringkas bangun tak jawab. Saya kata, yang berhormat dengan panjang, sekarang ni yang berhormat dah jadi ketua pembangkang. Dulu ialah yang berhormat jadi menteri besar. Boleh dia jawab kan? Kalau ada apa-apa kemiskinan yang dibangkitkan oleh ahli Dewan Undangan ini. Sekarang ni dah jadi ketua pembangkang,
dengar je lah. Dia ada MD1 juga. Jadi itulah. Kemudian dia memang tidak mengiktiraf ataupun menghormati kita, sebab saya tengok setiap kali dia masuk dewan, dia cuba tidak mahu tunduk. Sebab salah satu kata tertib ya, masuk ke dalam dewan mesti memberi tunduk hormat kepada Tuan Speaker. Tapi dia masuk, kemudian seolah-olah bongkok untuk ambil beg, kemudian dia duduk. Itu orang yang tak ada akui ya, kekalahan ataupun hakikat yang ada. Jadi setiap kali dan sepanjang sesi perbincangan dalam dewan, kebanyakan masa dia ya, ahli Dewan Undangan Negeri daripada pihak pembangkang selalu tak hadir. Kosong di tempat. Jadi macam mana nak deliver nasib rakyat kalau tak berkemukakan ya, permasalahan rakyat dalam Dewan Undangan Negeri. Dan saya menyemak soalan-soalan yang dikemukakan oleh, saya berada dalam datang kuasa untuk semak soalan-soalan daripada Adun. Saya dapati soalan-soalan daripada wakil-wakil rakyat Barisan Nasional sangat kurang. Ada yang tengah tu langsung tak hantar soalan. Ini keadaannya. Jadi inilah prestasi wakil rakyat daripada Barisan Nasional. Dan saya ingin menyatakan di sini yang amat membanggakan kali ini dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, tak pernah Dewan bersidang sampai pukul 9 tu. Tak pernah dalam sejarah. Kali ini dalam bawah pimpinan Pakatan Rakyat, Dewan Undangan Negeri telah bersidang sehingga waktu malam. Dan kita berehat ya, waktu sesi siang kita rehat sekejap saja. Jadi kebanyakannya kita guna untuk sesi soal jawab. Jadi inilah ya, kita nak bawa budaya yang macam ni. Budaya yang mementingkan, meletakkan kepentingan rakyat itu yang paling utama. Dan saya juga terlibat dalam penyiasatan penggunaan wang ya, peruntukan adun. Kalau tuan-tuan tahu, setengah juta. Setiap adun dapat setengah juta untuk dibelanjakan 1 tahun. Tetapi apa yang berlaku ya, dalam masa 2 bulan ya, dalam tahun 2008 ni, dari Januari 1, 2008 sehingga Februari ya, masa diumumkan hari penamaan calon tersebut, setiap adun telah habis membelanjakan setengah juta. Cuba bayangkan. Dan saya sedang meneliti rekod ya, peruntukan tersebut dibelanjakan. Saya lihat ada satu zon tu, kerja dia luluskan peruntukan untuk beli kerusi. Saya kata agaknya penuh lah Dewan Undangan tersebut tu dengan kerusi-kerusi. Sampai setengah juta dibelanjakan untuk beli kerusi saja. Saya pun tak tahulah macam mana pejabat daerah boleh luluskan peruntukan permohonan tersebut. Kemudian lagi penyelewengan dibelanjakan untuk bilik-bilik gerakan UMNO. Ada satu tu diluluskan 30,000 sekali. Kalau ikut peraturan 10,000 maksimum ya boleh keluarkan. Tetapi diberikan 30,000 kepada pemuda UMNO kawasan tersebut, kepada puteri UMNO 30,000, kepada bagian UMNO 30,000. Jadi inilah ya, antara penyelewengan yang berlaku yang kita kena hentikan. Kalau sudah berlaku, kita kena siasat dan bawa ke muka pengadilan. Jadi kami sedang datang kuasa proses ya, sedang menyiasat termasuk juga dengan kes balkis. Saya tak tahu nama dia orang Melaka, tahu tak kes balkis yang hilang 9 juta dipindahkan ke akaun yang lain ya, kepada akaun bakti. Jadi kami juga sedang menyiasat perkara tersebut. Jadi saya lihat negeri Melaka sebenarnya ada peluang
ya, untuk Pakatan Rakyat pemerintah. Sebab kalau ikut apa yang dinyatakan oleh Ustaz Kamarudin tadi, kalau